بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada petang ni sekali lagi kita bersama-sama dengan izin Allah untuk kita meneruskan bacaan kitab Prinsip Dasar Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah karangan Al-Fadhil Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita masih lagi dalam bab bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan sambung, jika tidak silap saya, poin yang ke 6 ataupun Ustaz 231. Kata Al-Fadhil Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, setelah menjelaskan bahawa orang kafir tidak akan mendapat apa-apa ganjaran pun daripada kebaikan yang mereka lakukan di akhirat kelak. Sehingga kan kita dah jelaskan pakcik Nabi SAW, iaitu Abu Talib, yang telah banyak berjuang mempertahankan Nabi SAW, melindungi Nabi daripada segala mara bahaya yang ingin dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Namun dia tidak mendapat apa-apa ganjaran melainkan diletakkan di dalam neraka yang paling cetek, yang menyebabkan bergelegak kepalanya. Sekian kata Nabi SAW, Nabi kata, laula ana, kalau bukan kerana aku, syafaatku, lakana fid darkil asfali minan nar, nescaya di dalam neraka yang paling dalam sekali. Bayangkan, itu halnya Abu Talib yang telah pertahankan Nabi, melindungi Nabi, menjaga Nabi daripada kecil. Bayangkan keadaan orang kafir selain daripada Abu Talib. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kaedah dalam agama ini iaitu orang kafir tidak mendapat apa ganjaran pun. Bahkan segala amalan baiknya akan binasa, akan jadi seperti debu yang berterbangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan apa yang mereka telah lakukan di muka bumi, di dunia dahulu, di akhirat kelak. Waja'alnahu, dan kami jadikan segala amal salihnya itu, amal baik itu, haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan yang tidak ada faedah langsung bagi mereka. Nah, dalam ayat lain pula Allah Ta'ala kata, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka penat, mereka buat banyak kebaikan, tapi tasla naran hamiyah, mereka akan masuk neraka yang naran hamiyah, yang membakar. Barakallahu fikum. Kita telah jelaskan pada kuliah lepas kenapa mereka tidak layak mendapat ganjaran di akhirat kelak, kerana mereka telah melanggar hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling utama sekali, iaitu untuk disembah dan tidak disyirikkan. Dan mereka telah melanggar tujuan utama mereka diciptakan,
Iaitu mereka diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah mereka diciptakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada aku. Dan mereka telah melakukan kemungkaran yang paling besar sekali. Kemungkaran yang paling besar sekali, iaitu syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dan orang yang beriman tidak mencaburi iman mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn. Dan mereka telah melanggar perintah Allah Ta'ala yang paling besar, iaitu menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Lihat, ini 4 jenayah terbesar orang musyrikin. Mereka langgar hak Allah Ta'ala yang paling besar, iaitu hak untuk ditauhidkan, diibadah. Tidak ada siapa lagi beribadat, disembah melainkan dia. Dia langgar tujuan utama dia diciptakan, iaitu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala SWT. Dia engkar, dia menolak perintah Allah Ta'ala yang paling utama. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan dia telah melakukan kesalahan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Jadi bila kita letakkan empat ni perkara yang terbesar dalam Islam, dia langgar, maka selayaknya mereka tidak dapat apa-apa ganjaran. Seperti mana kita sebut dalam kuliah yang lepas. Kita bagi kiaskan seorang isteri yang baik, yang melayan suaminya dengan baik, masak dengan masakan yang paling lazat di muka bumi ini. Isteri dia memberi layanan fizikal, kemahuan seksualnya dengan sebaik-baiknya, berhias dan seumpama dengannya. Dia cakap lemah lembut dengan suaminya, melayan suaminya, apa saja kehendak suaminya diberikan. Tapi kemudian pada malam harinya atau pada siang harinya, ketika suami dia pergi kerja, dia tidur dengan lelaki lain. Apakah segala kebaikan yang dilakukan tadi itu diterima ataupun tidak? Saya rasa adakah seorang suami yang berakal? Dan soalan ni kita tanya pada orang Islam lah. Orang kafir kadang-kadang tak peduli. Bahkan di setengah budaya, saya pernah tengok dalam rancangan televisyen dan juga dokumentari sebahagian kabilah, kaum, isteri mereka pun diberi kepada tetamu untuk ditiduri. Auzubillah min zalik. Tapi kita tanya pada orang Islam yang bersih akalnya, dan juga kepada non-Muslim yang bersih akalnya, yang tidak lagi dicemari dengan pemikiran-pemikiran yang merosakkan ni. Kalau anda punya isteri yang paling baik, tetapi kemudian isteri anda tidur dengan lelaki lain, apakah anda akan terima? Apakah anda mesti akan kata, alah itu satu kesalahan saja, dia tidur dengan suami, tapi dia banyak lagi kebaikan yang lain? Adakah anda akan berkata sebegitu? Pasti akan anda kata, kesalahan itu tidak boleh dimaafkan. Kalau dia buat salah benda lain, saya boleh maafkan lagi, Ustaz. Mula kata. Tapi dia pergi tidur dengan lelaki lain tu, saya tak boleh maafkan. Kenapa kamu tak boleh maafkan? So itu hak kamu, suami yang paling utama sekali. Begitu juga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala tak akan maafkan sekiranya seseorang hamba itu melakukannya, iaitu dia menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak Allah yang paling utama. Sebenarnya hadis Muaz, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Muaz, apakah kamu tahu apakah hak Allah yang paling besar dan apakah hak hambanya yang boleh dituntut daripada Allah Ta'ala? Haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Ta'ala yang paling besar sekali adalah dia menyembahnya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Dan kalau tuan-tuan faham prinsip ini, maka tuan akan faham kenapa orang musyrik, orang tidak Islam ini tidak mendapat apa ganjaran pun di akhirat kelak. Dan kemaksiatan yang paling besar ialah syirik. Ketaatan yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ingat ni. Kalau orang tanya ke tuan-tuan sekalian, apakah dia perintah Allah Ta'ala yang paling besar? Iaitu mentauhidkannya. Dalil ni tuan-tuan buka ayat Quran, cari
Apakah perintah Allah yang paling banyak? Perintah Allah yang paling banyak dalam Quran adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain daripada Allah. Dan larangan Allah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, lebih banyak daripada larangan makan khinzir, lagi banyak daripada larangan bunuh manusia yang lain, lagi banyak daripada larangan minum arak, lagi banyak daripada larangan minum berzina dan seumpama dengannya adalah larangan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tuan-tuan faham, kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, kita akan dapat mesej, akan faham mesej ni. Tetapi malang sekali ramai orang tak faham. Bila kita tanya apakah perintah Allah paling besar? Jihad. Perintah Allah paling besar menegakkan hukum Islam. Perintah Allah Ta'ala paling besar adalah menubuhkan negara Islam. Perintah Allah Ta'ala yang paling besar adalah menubuhkan bank Islam. Perintah Allah yang paling besar adalah salat. Ini betul, salat perintah yang besar. Tapi mentauhidkan Allah. Kerana salat takkan diterima melainkan dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau salat dah banyak mana pun, kalau tuan-tuan tidak mentauhidkan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, salat anda tidak akan diterima. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hubungan antara tauhid dan salat adalah seperti hubungan bersuci dengan salat. Apakah salat anda sah jika tidak bersuci? Tidak sah. Jadi ini kena faham, orang Islam kena faham. Ini prinsip asas yang sangat-sangat orang Islam kena faham. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Syirik adalah dosa yang paling besar. Bagaimana dia bukan kezaliman yang paling besar? Orang tanya, Ustaz, bukankah yang ambil rasuah itu kezaliman yang besar? Tuan-tuan, apakah kezaliman paling besar yang dilakukan oleh seorang daripada menafikan orang yang telah berbuat baik kepadanya? Ibu kita lahirkan kita, bagi kita minum susu dia selama 2 tahun, haulaini kamilaini. Bersusah payah mengandungkan kita 9 bulan. Bersusah payah kita melahirkan kita. Bersusah payah menjaga kita. Berdidik kita sampai dewasa ini, kemudian dewasa ini kita menafikan dia. Kita kata, awak bukan ibu saya. Ibu saya orang lain. Awak bukan orang yang bagi saya susu. Awak bukan orang yang bagi saya minum. Awak bukanlah yang melahirkan saya. Saya tanya, zalim tak orang tu? Jahat tak orang tu? Jahat. Ini orang kita pun tahu daripada sejak kecil kita ada kisah si tanggang. Kenapa bila si ibunya doakan dia jadi batu tu? Semua tahu ini pengajarannya. Kerana dia menghargai ibunya yang telah melahirkannya. Saya tanya soalan. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Apakah lagi besar daripada ibu kita atau apa yang ibu kita bagi kita lagi besar? Allah Ta'ala yang ciptakan kita. Daripada zero, kosong. Minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kosong. Allah Ta'ala jaga kita dalam Allah Ta'ala mengurniakan kita ibu yang nak mengandungkan kita. Itu satu benda dah. Satu nikmat dah tu. Macam dekat negara barat sekarang, mereka tak nak mengandungkan anak lagi dah. Mereka memilih pendapat bahawa boleh gugurkan anak tu sesuka hati. Bab kedua, Allah kurniakan kita ibu yang sanggup mengandungkan kita. Yang ketiga, Allah Ta'ala jaga kita dalam kandungan ibu kita. Fi dhulumatin thalath, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Dalam kegelapan, 3 lapis kegelapan. Kegelapan dalam rahim, kegelapan dalam lapisan perutnya, kegelapan dalam badan tersebut, ibunya. Gelap tuan-tuan rahmatullah, tak ada siapa nampak. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga kita dalam perut ibu kita. Kemudian melahirkan kita, Allah Ta'ala kurniakan kita kelahiran yang selamat, yang alhamdulillah keluar dalam keadaan sihat. Ibu kita pun selamat, kemudian menyusukan kita lagi, kemudian kita ayah pula. Allahu Akbar. Rezeki pula, bagi penglihatan, bagi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu
ingin mengukur, ingin mengira, menghitung nikmat Allah Ta'ala itu rasuah. Jadi banyaknya Allah Ta'ala bagi dekat kita tu. Dengan belum lagi bagi akal, bagi hidayah, bagi guru, bagi rezeki, bagi kawan-kawan, bagi yang kita duduk sekarang ni dalam kelas, saya duduk dalam bilik ni. Ada kipasnya, ada airconnya, ada cahayanya, ada mata yang boleh melihatnya, ada alat ni depan mata saya ni. Allah Ta'ala bagi rezeki dalam keadaan kita tak sangka-sangka kadang-kadang. Kemudian kita kata, Allah Ta'ala bukan Tuhan. Allah Ta'ala tak ada kena mengena dengan benda ni semua. Allahu Akbar. Buruk sekali lah perbuatan dia tu. Buruk sekali perbuatan tersebut. Allah musta'an. Jadi barakallahu fikum. Lihat ni, lihat apa yang kita baca sekarang ni. Bila kita dengar penjelasan ini, maka apakah lagi kita rasa, tidak adilnya Allah untuk mengazab orang kafir? Okey. Mungkin kalau ada orang tanya pula, Ustaz, tapi tak adil lah Ustaz. Ustaz dilahirkan Islam. Ada sebahagian daripada orang lahirkan bukan Islam. Dia kata Allah Ta'ala adil. Orang yang dilahirkan Islam, apakah semestinya dia akan mati sebagai seorang Islam? Soalan saya tanya. Apakah orang yang dilahirkan sebagai Islam, dia tidak akan jatuh dalam syirik? Apakah seorang dilahirkan dalam Islam, kemudian dia terdedah dengan budaya-budaya syirik, apakah dia tidak akan melakukan syirik? Jadi kita semua sama. Dan Allah Ta'ala maha adil. Pada orang yang tak sampai padanya hujah, itu perhitungannya lain di sisi Allah Ta'ala nanti. Tetapi yang dikecam dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ni bagi orang yang telah sampai padanya seruan dakwah seperti mana kita sebut dalam kuliah lepas. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah Ta'ala. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah seorang pun mendengar tentang dakwahku ini. Thumma yamut. Dan yang penting ni masa dia mati. Thumma yamutu walam yu'min bima ji'tu bih. Atau bima ursiltu bih. Dengan apa yang aku telah diutuskan dengan. Illa kana min ashabin nar. Mereka dia termasuk daripada ahli neraka. Maksudnya masa dia mati nanti. Apakah tidak adil? Apakah tak sama dia punya padangnya? Playing field yang putih kata sama. Akal mereka sama dengan akal kita, pendengaran kita sama pendengaran dia, penglihatan kita sama penglihatannya. Bahkan orang Islam yang dilahirkan dalam negeri Islam, keluarga Islam tu lebih berat lagi taklif dia. Lebih berat sebab dia dipertanggungjawabkan sebab dia duduk dalam negeri Islam. Seorang musyrik duduk dekat satu pulau yang jauh daripada dakwah Islam. Dengan seorang yang musyrik duduk kat negara Islam, yang duduk keliling dia ada orang Islam, ada kuliah Islam. Mana lebih teruk nanti hukuman di sisi Allah Ta'ala? Ya, orang duduk dalam negara Islam. Sebab dia dia ada banyak hujah daripada Allah Ta'ala. Banyak hujah. Allah Ta'ala ada banyak hujah untuk mendakwanya di akhirat kelak. Faham tak sini? Barakallahu fiik. Jadi jangan tanya lagi dah. Tak adil, kenapa orang bukan Islam masuk neraka? Kita jelaskan tadi dah. Baik, dah faham. Jadi kita faham bahawa ahli Islam masuk syurga, orang kafir tidak masuk syurga. Maka kata kat sini, sebagai catatan penting, walaupun mereka kafir, kita tetap berbuat adil terhadap mereka. Ini penting. Dan tidak boleh menzaliminya. Tak boleh menzalimi orang kafir walaupun qaida shibrin. Kata Syekh Abdul Razak, kan, Nabi kata ittaqu da'watal mazlum. Takutilah doa orang yang dizalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallah hijab. So tidak ada di antaranya dengan Allah Ta'ala tu hijab. Syekh Abdul Razak, hatta orang kafir sekalipun yang dizalimi tidak ada hijab. Kalau dia kata, ya wahai Tuhan. Hatta kalau dia berdoa dengan Tuhan yang umum, dia kata, wahai Tuhan, balaslah kepada orang yang buat zalim ni, kata Syekh Abdul Razak, Allah Ta'ala akan balas juga. Tak boleh buat zalim.
Nampak tak? Adil ni Islam. Bahkan Allah Ta'ala suruh buat baik pula. Suruh mekekal, pegang perjanjian dengan mereka pula. Jangan menzalimi mereka pula. Berdakwah kepada mereka pula. Cakap dengan baik pula kepada mereka. Apatah lagi kalau mereka tu ahli keluarga, ahli kerabat, lagi kena buat baik dengan dia. Dan kemudian kat sini Allah Ta'ala kata wa idza qultum fa'adilu walau kana dzar qurba. Bila kamu ucap berlaku adil walaupun pada orang bukan Islam. Walau kana dzar qurba, walaupun terkena pada adik-beradik sendiri. Saya kata lagi, kalau mereka kafir zimmi, dekat sini kita boleh buat baik. Kalau mereka itu kafir zimmi, itu yang mendapat perlindungan dari pemerintah Islam. Kafir zimmi ni maksudnya apa tuan-tuan? Okey, kafir ni ada beberapa perbahagian. Kafir ni orang bukan Islam. Kafir ni orang bukan Islam. Kafir ni orang yang enggan menerima Islam. Jadi orang bukan Islam kita panggil dia kafir. Jangan rasa ragu-ragu dan juga susah hati juga sebut kafir. Tak masalah, sebut je kafir. Jangan kata non-Muslim, not yet Muslim. Mungkin dalam bab mimbabi dakwah, bila kita cakap dengan dia depan-depan, kita kata, oi kafir, tak kata macam itulah. Kan? Tapi dari segi istilah syar'inya kita kena pakai. Jadi dia kafir, dia bukan Islam, dia kafir. Okay? Kenapa saya sebut ni? Sebab ada sebagian orang pula dia kata tak boleh pakai kafir. Kafir ni hanyalah untuk orang bukan Islam yang menentang. Jadi mana datang nas ni? Ini tak ada. Ini bukannya istilah yang datang daripada para ulama salaf, tak. Dia kata apa? Yang kafir ni hanya untuk yang menentang. Saya pernah baca satu majalah. Dikarang oleh seorang hamba Allah Ta'ala, saya tak tahu nama, tak ingat nama dia lah. Dia kata, saya tahu nama dia tapi saya tak nak sebut nama dia. Cuma dia kata apa? Dia kata, berlakunya khilaf ulama dalam masalah ni. Ada sebagian ulama mengatakan kafir ini hanyalah untuk yang menentang. Laisa bisahih. Tak sahih. Okay. Kafir. Dia tak Islam, dia kafir. Tak mengucap, dia kafir. Illa kana min ashabin nar. Cuma kafir ini para ulama kita bahagikan dia kepada beberapa bahagian lah. Okay. Pertama sekali, tuan-tuan, dia panggil kafir zimmi. Pertama dia panggil kafir zimmi. Kafir zimmi ni siapa? Okay. Kafir zimmi ni ialah orang kafir yang duduk dalam negara Islam. Duduk dalam negara Islam atau negara yang majoriti umat Islam dan telah mengangkat perjanjian dengan umat Islam, dengan pemerintah Muslim untuk taat setia kepada pemerintah Muslim. Ya. Dia bebas untuk amalkan ajaran dia dengan cara tertutup. Dia tidak boleh menyebarkan ajarannya kepada orang Islam yang lain. Dia patuh kepada pemerintah Muslim dan tidak memberontak, tidak menyokong musuh-musuh luar untuk menentang agama Islam dan tidak menentang agama Islam. Ini kafir zimmi. Okay. Kalau dia duduk dengan Islam, dia respect orang azan, dia tak kata apa azan ni, bising. Kalau macam ni bukan kafir zimmi ni. Ini bukan kafir zimmi. Dia tak hormat orang Islam, tak hormat undang-undang Islam. Dia cela Nabi Muhammad SAW atau dia ejek orang Islam. Dia pelekehkan undang-undang Islam. Dia bukan kafir zimmi. Kafir zimmi ialah orang kafir dalam negara Islam dan dia kena terima semua prinsip Islam yang Islam dah sebut. Hatta bila orang Islam kata Allah ta'budu syaitan, menyembah selain Allah Ta'ala itu adalah penyembahan kepada syaitan. Tak ada masalah. Orang kafir kena terima bahawa Islam
ialah satu agama yang mengatakan bahawa sembah selain Allah adalah sembah syaitan. Apa saja yang disembah selain Allah adalah penyembahan kepada syaitan. Ya'buduna illa syaitan marida. Tidaklah mereka menyembah itu melainkan syaitan yang degil. Jadi dan kita kata orang bukan Islam dalam neraka, kekal. Orang kafir itu kekal dalam neraka. Itu prinsip agama kita. Dan kita jelaskan, tak ada masalah. Dan ini prinsip dalam Al-Quran. Ini bukannya direka. Ini bukannya masalah pendapat Asy'ari ke Maturidi ke Salafi ke. Bukan. Ini Al-Quran. Ini nas yang telah ijma' semua umat Islam daripada pelbagai aliran mengatakan bahawa menyembah selain Allah itu adalah penyembahan kepada syaitan. Orang bukan Islam tu kekal dalam neraka, tidak akan masuk syurga selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrikin fi nari jahannam, kekal dalamnya, dan mereka itulah ulaika hum syarrul bariyah. Hadis Nabi SAW, Nabi kata, lan yadkhulal jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk syurga melainkan jiwa yang muslim. Dan kita sebut ni tanpa kita rasa ragu-ragu sikit pun. Tak ada berganjak. Hatta kalau siapa-siapa pun datang kepada kita pun, orang bukan Islam, dia nak masuk Islam. Kata, ustaz, adakah orang yang tak Islam ni akan masuk neraka? Dia kata, ya. Kalau dia mati sebagai seorang musyrik, mati sebagai seorang kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Dan orang yang mati dalam kafir, mereka adalah dalam neraka jahannam. Kenapa kita nak perlu minta maaf? Kenapa kita perlu apologetik pula dalam keadaan ini? Wassalamualaikum. Saya pilih kenapa orang Islam kena apologetik dalam negara Islam yang ma'ruf agama Islam sebagai agama rasmi. Ya, kita tak disuruh untuk mencela berhala. Jangan ejek berhala mereka. Betul, Islam tak kasih. La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Yang kamu ejek, jangan ejek berhala dia, jangan ejek yang kata macam sekian. Jangan. Betul, itu kita tak setuju. Kita tak setuju orang mengejek sembahan-sembahan. Tapi untuk menyatakan bahawa dalam Islam menyembah selain Allah Ta'ala itu ialah penyembahan syaitan, ya, itu sahih. Dalam Al-Quran sebut. Kenapa perlu minta maaf? Saya risau nanti bila trend ini diteruskan, lepas ni nak kata orang Yahudi dengan Nasrani dalam neraka pun kita kena minta maaf juga. Tidak boleh lagi berdakwah kepada tauhid. Lepas tu masalah ni orang Islam kena jelas. Pemimpin Muslim harus jelas. Pemimpin Muslim janganlah semata-mata nak mencari redha manusia sehingga mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai pemimpin-pemimpin politik sekalian, jangan kerana nakkan keredaan sebahagian manusia di muka bumi ini, maka anda mencari kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencari kemarahan Allah. Man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari redha manusia dan kemarahan Allah, Allah Ta'ala akan murka padanya dan Allah Ta'ala akan jadikan manusia semua murka pada dia. Dan kita akan berganjak setapak sekalipun daripada kenyataan kita bahawa orang bukan Islam
kekal dalam neraka kalau dia mati dalam keadaan dia tak Islam. Dan inilah penyebab banyaknya orang masuk Islam. Saya baru saja dalam minggu lepas, saya jumpa seorang sahabat kami yang mengajar dengan kita. Dia kata, abang ni dia Muslim. Kata, abang ni asal Muslim ke? Atau memang revert, orang yang kembali kepada ajaran lagi. Revert, convert lah. Kalau bahasa orang awam, convert yang masuk Islam. Kata masuk Islam. Macam mana abang masuk Islam? Saya tanya. Dia kata, macam mana saya masuk Islam? Dia kata, saya pernah dengar kuliah satu ceramah tu, Ustaz kata orang kafir itu dalam neraka takkan masuk syurga. Jadi saya tersentak, Ustaz. Saya tersentak. Dia kata, takkanlah aku masuk neraka, dia kata. Lalu dia pun kaji Islam, dia dengar ceramah, dia kaji, akhirnya masuk Islam dia. Nampak tak tuan-tuan Allah? Kerana prinsip kita yang jelas dalam masalah ini, orang masuk Islam. Maka kita dakwah pada Islam ni bukan semestinya kena sebut benda-benda baik ya tuan-tuan. Islam ni agama yang kasih sayang, cinta mencintai, buat baik. Tak. Prinsip Islam yang jelas. Syurga, neraka, akhirat, balasan Allah Ta'ala, kemarahan Allah, ini semua adalah penyebab orang masuk syurga, sebab orang dapat hidayah. Bayangkan Nabi SAW, apa dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Wahai kaumku, masuklah Islam, sembahlah Allah, cari Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala. Aku takut kalau kamu tak buat benda ini, kamu akan terkena azab yang pedih akhirat kelak. Kenapa pergi nak kata, jangan cakap macam tu, jangan cakap mereka kau masuk neraka, nanti kang bertentangan dengan prinsip hormat menghormati. Antara prinsip hormat menghormati, kita kena hormat apa dia punya prinsip yang dia pegang. Kalau orang Hindu katalah, satu hari orang Hindu ceramah, dia kata bagi kita agama yang betul hanyalah agama Hindu. Agama selain daripada Hindu ialah tidak diterima, akan masuk neraka. Kita kata tak apa, itu kamu punya ajaran. Macam orang Kristian, orang kata siapa tak percaya Jesus is the Savior, Jesus is our Lord, Jesus itu mati di salibnya kerana nak menyelamatkan umat manusia, maka dia tidak akan masuk syurga. Dia kata dah, itu percayaan kamu. Cuma kita boleh cabar tak kepercayaan kamu, kita boleh diskusi tak? Ya, kita boleh diskusi. Ini tak, orang Islam nak cakap orang Islam saya masuk syurga, tak boleh dah. Apa saja disembah selain Allah adalah syaitan. Ni apa saja yang disembah selain Allah Ta'ala, berhala-berhala yang disembah selain Allah, itu adalah syaitan. Ada masalah ke? Nak terima prinsip ni? Tak ada masalah. Dan janganlah kita kata orang non-Muslim bersikap hipokrit. Kita tanya balik kepada mereka, adakah kalau mereka tu katakan dia beragama Hindu ataupun Buddha ataupun Kristian, kita kata kat dia, wahai orang Hindu, wahai orang Kristian, kalau orang yang menganut agama kamu, dia keluar daripada agama kamu, apakah dia akan masuk syurga menurut pendapat kamu? Pasti dia akan kata tak masuk syurga. Mereka telah mengikut kesesatan, mereka akan telah mengikut kebatilan. Betul tak? Sama. Saya kata kepada guru kami, kata tidak ada agama, semua agama mesti ada al-wala' wal-bara'. Semua agama dia ada al-wala', ada cinta dan ada benci. Dia akan tidak suka kepada orang yang ikut jalan yang selain daripada jalan yang dia bawa. Hatta kepada benda yang paling simple, hatta komunis. Negara komunis terbesar, China, walaupun dari segi ekonominya mereka bermazhab kapitalis, tapi dari segi prinsip agamanya mereka lagi bermazhab dengan mazhab komunis. Tengok, lihat apa yang berlaku di China. Bolehkah kita berdakwah dengan terang-terangan macam ni? Tak boleh, tuan-tuan.
Tak boleh dakwah terang-terangan dekat negara Filipina, dekat negara China. Tak boleh cerita pasal al-wala' wal-bara', tak boleh cerita pasal la ilaha illallah, tak boleh mengajak kepada selain daripada ajaran komunis. Lihat apa yang jadi kepada orang Uyghur. Sehingga janggut mereka pun dicukur. Mesti ada al-wala' wal-bara'. Lihat di India, boleh tak kita sembelih lembu buat korban terang-terang? Sembelih lembu. Tak boleh, tuan-tuan. Dekat negara India. Maksudnya negara dia pun ada al-wala' dan al-bara'. Sebab itu kita kata, tidak ada agama melainkan padanya ada wala' ada bara'. Lihat di Perancis sama juga. Larangan hijab seumpama dengannya. Saya di Turki dahulu, ahli parlimen tak boleh pakai hijab. Maka dikeluarkan daripada parlimen. Jadi barakallah, jadi kita faham kalau apa yang disebut oleh Ustaz Aziz, kalau mereka itu kafir zimmi, iaitu dah duduk negara Islam, janji nak patuh hukum Islam, kena menerima prinsip-prinsip, maksudnya dia tak boleh menentang apa yang Islam bawa, maka itu pun namanya kafir zimmi. Okay? Tapi kita malangnya itulah sekarang, sebab kita orang Melayu Islam, dia gila, dia mabuk dalam kuasa politik. Sebab Allah Ta'ala hinakan orang-orang yang macam ni. Sebab Allah Ta'ala jatuhkan orang macam ni, dan Allah Ta'ala tak bantu orang macam ni. Itu yang lebih mengutamakan kuasa politik mereka, sokongan politik lebih daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, barang siapa yang inginkan kebaikan untuk Islam dan umat Islam, maka bantulah mereka, ya Allah. Dan barang siapa yang merancang untuk keburukan Islam dan keburukan umat Islam, maka janganlah mereka membantu mereka, ya Allah. Hantarkanlah tentera-tentera-Mu, ya Allah, untuk mengalahkan mereka, serta menjatuhkan mereka. Ajilan kana aw ajila, sama ada dengan segera ataupun kemudian, ya Allah. Atau mu'ahad, ataupun orang kafir itu kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad pula ialah orang kafir yang ada perjanjian damai dengan negara Islam. Orang kafir yang ada perjanjian damai dengan negara Islam, mu'ahad. Contohnya kita dengan negara jiran. Contohnya ada perjanjian lah. Macam kita ada perjanjian damai dengan Singapura, dengan Filipina, dengan Thailand. Dia masuk dan dia datang dalam keadaan dia patuh dengan masukkan pasportnya dengan cara yang betulnya. Dia patuh dengan Islam, makin dia kafir mu'ahad. Ataupun musta'man. Musta'man ni dia datang daripada negara kafir yang menentang Islam, tapi dia minta perlindungan, suaka politik kat negara kita. Itu juga kita lindungi dia. Maka orang macam ni tak boleh kita zalimi dia, kan? Tak boleh kita membunuhnya. Na'udzubillah. Darah mereka terpelihara juga. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan fa ana khasmuhu yawmal qiyamah. Siapa yang membunuh orang-orang macam ni, maka aku akan mendakwanya di akhirat kelak. Maksudnya Nabi sendiri akan dakwa. Maksudnya Nabi akan jadi pendakwa raya kepada orang Islam yang bunuh orang kafir yang ada perjanjian damai, ataupun orang kafir zimmi, ataupun kafir musta'man. Wa in ahadun minal musyriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kata Allah dalam Quran, wa in ahadun, sekiranya datang seorang musyrikin itu, istajaraka, minta lindung kepada kamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, agar dia boleh mendengar kalimah-kalimah Allah. Kecuali kalau mereka itu kafir harbi. Kecuali kalau mereka itu kafir harbi, memerangi kaum muslimin. Dan dia perang. Yang ni dia memerangi kaum muslimin,
maka mereka boleh diperangi. Jadi kita perangilah, inilah ayat-ayat perang. Ini untuk kafir harbi. Qatiluhum hatta la takuna fitnah. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Perangilah mereka, dan kalau mereka tak nak perang, mereka bayar jizyah agar mereka itu tunduk, anjadin wahum saghirun, mereka tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Itu kita ayat kan. Perangi mereka sehingga tidak berlaku fitnah di muka bumi. Perangi mereka hingga jadilah agama Allah Ta'ala saja yang paling tertinggi sekali. Qatiluhum haitsu wajadtumuhum. Perangilah mereka di mana saja kamu jumpa mereka. Bunuh mereka di mana saja kamu berjumpa mereka. Wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Kepung mereka. Halang mereka dengan semampu-mampu kamu. Itu ayat itu untuk siapa? Kafir harbi. Bukannya kafir jiran depan rumah kita ni, kalau kita qatiluhum, bunuh mereka, kepung mereka, bukan. Ayat itu untuk kafir harbi. Orang kafir yang menentang Islam, yang berperang dengan Islam, itu ayat itu diturunkan. Takkanlah bila kita berperang, kita kata orang kafir tu tembak kita ya kita Islam sabar, kita kena dakwah dengan kasih sayang. Nah, ni kita kena perang. Berjihad fi sabilillah. Dengan pemimpin muslim yang sah. Itu prinsipnya kita orang Islam ahli sunnah. Saya rasa benda ni mudah untuk faham. Tapi sebabkan media dah spin benda ni, maka kita sebagai orang Islam pun sama juga. Tak jelas. Orang Islam jelas. Mahajjatul bayda. Apa dalil bahawa kita boleh buat baik kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi kita? Tuan-tuan boleh buka ni. Surah Al-Mumtahanah. Buka surah Mumtahanah. Kata Allah Ta'ala ayat 8 tu, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Ayat ni cerita pasal apa? Cerita pasal Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, isteri Abu Bakar As-Siddiq yang first tak Islam. Datang nak ziarah mak anak dia kat Madinah. Datang nak ziarah anak kat Madinah. Anak dia tak nak buka pintu. Sebab mak dia kafir. Kata, aku tak akan buka pintu, aku tak akan izinkan mak aku datang jumpa aku sehinggalah Rasulullah izinkan. Lalu dia hantar pertanyaan kepada Rasulullah. Rasulullah boleh tak buat baik kat mak aku yang bukan Islam? Maka turunlah ayat ni. Tidak ada halangan. La yanhakumullah. Tak ada masalah buat baik. Maksudnya apa? Asma tu tegas betul. Faham betul akidah ni. Tak bagi kompromi kepada non-Muslim. Tapi bila turunnya ayat ini, lepas tu dia berlemah lembut. La yanhakumullah. Allah tak larang. Nak buat baik. Sehingga kan ada orang bagi Umar Al-Khattab, dia bagi kain sutera kat Nabi SAW. Nabi kata ini kain orang yang tidak ada bahagiannya di dunia dan di akhirat. Maka Nabi pulangkan balik dekat Umar. Umar nak buang. Nabi kata aku tak kasih kau. Aku pulangkan engkau bukannya untuk engkau buang.
Boleh je bagi kat orang lain. Maka Umar Al-Khattab bagi kat saudara dia yang bukan Islam, hadiahkan kepada saudaranya yang bukan Islam kain sutera tersebut. Maksud tak masalah buat baik kepada orang yang bukan Islam. Jiran-jiran kita, kita ada jiran bukan Islam, kita buat baik kat dia. Boleh tak? Boleh. Cuma jangan sampai tahap cinta. Ini tak boleh lah. Cinta sampai bagi wala, kesetiaan. Tak ada. Jadi kita bagi buat baik. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim lakum adil. Jangan zalimi dia, jangan ambil harta dia, jangan kita zalimi. Ini orang Islam menzalimi orang kafir. Macam mana lah orang Islam, orang Muslim tu nak nampak keadilan Islam? Yang banyak ambil rasuahnya orang Islam tu, yang minta rasuah tu pula orang Islam daripada orang kafir. Peniaga kafir, orang Islam yang minta. Ahli-ahli pegawai Islam yang pergi minta rasuah daripada orang kafir. Macam mana tak terhalang dakwah dia nak masuk Islam ni? Tak nampak kecantikan Islam ni? Tak nampak ni orang Islam kuat rasuah ni. Tak berlaku adil. Tak tepati masa. Bayar tak, hutang tak bayar. Macam mana kita nak nampak keadilan Islam? Macam mana nak nampak Islam tu dengan kebaikannya? Kan? Nanti kita kena tunjuk akhlak yang terbaik dengan mereka yang tidak merangi Islam lah. Sungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Orang yang berlaku adil. Betul, Umar Khattab adil walaupun rakyat ni, walaupun yang bukan Islam, yang Yahudi pun sekalipun. Kan dalam kitab Al-Adabul Mufrad tu kan ada kisah macam mana Abdullah bin Umar ada jiran bukan Islam. Ada orang hadiahkan dia kambing, ada kepala kambing. Kepala kambing ni benda yang ialah special lah, mahal. Kita mungkin tak pandang sangat kan, kita orang Melayu ni. Abdullah bin Umar kata, hadiahkan pada jiran kita. Okey, pembantu Abdullah bin Umar kata nak bagi kat jiran kita Yahudi ke? Jiran kita kan Yahudi. Bin Umar kata, apa masalahnya, bagilah. Bagi jiran kita. Kerana aku pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, semuanya malaikat Jibril sentiasa mengingatkan aku tentang hak-hak jiran. Sehingga aku menyangka bahawa jiran itu ialah orang yang akan mewarisi harta, sebagai pewaris. Masya Allah. Nampak tak? Barakallahu fikum. Macam mana agama Islam ni jaga betul bab-bab ni. Tak adalah agama semula dah agama Islam. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu yang menjadikan mereka sebagai kawanmu. Tak boleh. Itu teman rapat. Orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu. Ini tak boleh buat baik kat dia. Yang dah halau dia, ini kita tegas. Asyidda' al-kufar. Ini kita tegas. Dan membantu orang lain untuk mengusirmu pula. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jelas tak tuan-tuan ayat ni? Jadi kesimpulannya boleh buat baik tak? Ya, buat baik kepada kafir zimmi, mu'ahad, musta'man. Betul tak? Yang tak boleh buat baik ialah kepada orang kafir harbi yang sedang berperang dengan kita. Yang kedua, kita kena berlaku adil walaupun kepada bukan Islam. Yang ketiga, tidak mengapa buat kebaikan. Yang keempat, dalam kebaikan yang kita buat, kita tak boleh mengiktiraf kekafiran mereka. Yang kelima, dalam keadaan kita mengiktiraf kekafiran mereka, kita tak boleh pula menzalimi mereka. Tak boleh menzalimi mereka. Nanti kita akan masuk prinsip seterusnya, kita kena dakwah mereka. Ini poin yang ke-6 ni, insya-Allah biidznillah taala fi darsul qadim, insya-Allah dalam kelas akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Saya stop kat sini, insya-Allah kita akan sambung lagi biidznillah taala. Dalam pengajian akan datang kita akan sambung poin yang ke-6, penting poin yang ke-6 ni. Iaitu kita kena dakwah non-Muslim ni kepada Islam.
Okay. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ansuril Islam wal muslimin وانشر جيوش الموحدين واهلك الكفرة والمبتدعة والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين في تركيا وسوريا يا الله. اللهم انصر المصابين بالزلازل في سوريا وتركيا يا الله. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.